Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuliah Maulid pada malam ni kita sambung bacaan kitab kita, iaitu berkaitan dengan merawat hati, kitab karangan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dia punya judul asalnya ialah Adabun Nufus. Ini kitab asal dia. Jadi kita baca kitab terjemahannya ialah merawat hati. Semalam kita dah bicarakan beberapa perkara yang pesanan daripada Syekh Abdul Haris Al-Muhasibi. Di antaranya disuruh kita bertakwa pada Allah, beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian percaya pada Allah, bersyukur kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Termasuklah jangan riak. Hari ini kita sambung lagi pesanan Abdul Haris Al-Muhasibi. Kisah kitab beliau ni dia macam pesanan-pesanan, tapi penuh dengan hikmah, dan dapat merawat hati kita. Kata Abu Haris Al-Muhasibi lagi, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Katanya apa? Saudaraku, jangan takut pada tuduhan berbuat riak. Jangan takut. Seperti takutnya orang menghindar daripada tempat-tempat di mana orang lain sangat mungkin akan menuduhnya berbuat riak. Jadi kalau kita nak beramal, jangan peduli pada orang. Dan peduli orang ni termasuk juga membuat amal kerana orang riak, tapi meninggalkan amal juga kerana orang riak juga. Kenapa dia tak sembahyang sunat? Orang lain tak sembahyang sunat, tak payahlah aku malu kat orang. Orang tak sembahyang, nanti aku sembahyang, nanti orang kata aku riak pula. Jadi meninggalkan amal kerana takut dituduh riak, itu juga riak. Sebab itu kata Abu Haris Al-Muhasibi, jangan takut pada tuduhan orang tuduh kita riak. Jangan sampai pula kerana tak nak orang kata kita riak, maka kita meninggalkan amal. Meninggalkan amal juga kerana takut dituduh riak, itu juga riak. Maka pedulikan aja. Apa orang kata riak ke tak riak ke, aku memang amalan aku. Kalau dia dah biasa qabliyah lah, buat dia lah. Tidak tengok orang dan tidak perlu orang tengok dia. Ini kata Abu Haris Al-Muhasibi. Berbuatlah dan Allah tidak suka pada orang yang memperlihatkan. Allah tidak suka pada orang yang memperlihatkan perbuatannya kepada orang lain. Artinya, kalau kita buat tunjuk ke orang, Allah tak suka juga. Jadi buat kerana nak tunjuk orang tak boleh, tak buat kerana tunjuk orang pun tak boleh juga. Sama aja. Yang banyak orang keliru ialah dia tak buat satu kerana takut riak, akhirnya tak buat langsung. Contohlah kan, kenapa dia tak pergi solat berjemaah ke masjid? Nanti orang kata alim bedong. Semenjak itu dia tak pergilah macam kerana siap dia riak pula. Jadi meninggalkan amal kerana takut dia kata riak pun riak juga. Jangan buat macam tu. Jika orang lain melihat perbuatanmu, biarkanlah. Kata Syekh Abu Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi, kalau orang nak tengok, peduli lah. Nak tengok, biarkan je. Jika orang lain memujimu kerana perbuatan yang kamu lakukan, jangan kau balas pujiannya. Kalau orang puji, buat tak tahu je.
Jangan balas. Seronok pun jangan tunjukkan, tak seronok pun jangan tunjukkan. Orang puji pun tak tahu je. Tak ada respon apa-apa. Orang kata tak ada feel langsung ni kena puji pun tak feel. Jadi pedulikan. Jangan engkau sembunyikan perbuatanmu kerana takut pujian daripada orang lain. Begitu juga walhal dia biasa buat sembahyang sunat tu, tapi sebab nanti kalau dibuat nanti orang kata dia riak pula, orang puji pula. Jadi dia tak hendak orang puji, maka dia tak buat, sembunyikan. Biasa dia bersedekah, tapi oleh kerana dia tak hendak kena puji, dia tak hendak sedekah. Rugi dia sampai bila dia tak sedekah macam tu. Okey. Kemudian merahsiakan perbuatan itu tidak sama dengan merahsiakan dalam kehidupan di dunia ini kerana beberapa alasan. Jadi maksudnya jangan kita memang kita beramal ni suruh rahsiakan. Sebab itu Tuhan pun kata kalau kita nak infak, alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah. Cara rahsia pun buat, cara terang-terang pun buat. Kalau Sayyidina Ali, kalau dia sedekah 10 dirham cara sembunyi-sembunyi, dia sedekah juga 10 dirham cara terang-terangan. Jangan sampai pula kerana kita takut orang puji, takut orang kata kita ni riak, maka kita tak buat amal tu. Banyaklah. Contohnya patutnya kita memang time kita baca Quran ni tak jadi. Gitu juga ada orang patutnya time semayang ni, tapi oleh kerana ada tamu, jadi segan nak tinggalkan tamu. Ya, galip-galip borak sampai hilang Zuhur, lepas tu borak-borak lagi sampai hilang Asar. Jadi tak betul lah tu. Itu benda yang fardu pun boleh tinggal. Begitu juga benda sunat. Benda sunat pun tak boleh kita tinggal kerana nak meraihkan orang, ataupun takut orang puji. Pedulilah. Yang namakan ikhlas tu, orang puji pun sama, orang tak puji pun sama. Masalah kita ni satu je. Masalah kita ni kalau orang puji suka, kalau orang keji, Masya Allah, tak tidur malam kita. Kan? Kalau orang sumpah kita, tak tidur malam kita. Sebenarnya biar. Kalau dia sumpah serangan kita dapat pahala, kan? Tapi susah. Kita ni suka sangat kalau orang puji kita, kembang hidung kita. Tapi kalau kita hina kita, tak boleh tidur kita, sebab orang hina kita. Jadi itu tak betul. Peduli kan. Macam kita berdakwah kan, berdakwah macam saya ni ceramah, orang lain sukanya kembang hidung. Tapi kalau kita sekali orang kritik, ustaz ni tak betul ni, ustaz buat amal janganlah tunjuk-tunjuk orang. Tak boleh tidur kita. Marah benar kita orang perli kita ataupun orang cemuh kita. Tapi kalau orang puji kita, tak ada lah pernah kita tak tidur malam kita kerana orang puji kita. Tak ada. Itulah, di situlah duduknya kita ikhlas ke ataupun riak, di situ ya. Kata Haris Muhasibi lagi, saudaraku, jujurlah dalam ucapan dan perbuatanmu. Dalam ucapan dan perbuatan jujurlah, seperti jujurnya orang yang sadar bahawa Allah selalu melihat bahagian dalam setiap dirinya, selalu melihat rahsianya yang ditampilkannya, rahsianya dan juga yang ditampilkannya, selalu melihat segala yang disembunyikannya. Jadi kita kena jujur dalam cakap, jujur dalam perbuatan. Macam mana jujurnya orang yang sadar bahawa Allah tengok dia yang disembunyi pun Allah tahu, yang dia terang-terang pun Allah tahu juga. Maka kita kena jujur macam itu. Maksudnya macam mana kita nak didik kita jujur, kita kena buat macam orang yang sadar ni. Kita lah kena sadar macam orang tu ya. Iaitu kita kena sadar, kalau kita sembunyi fakta ke, kalau kita cakap lain di mulut, lain perbuatan ke, Allah tahu tak? Jawapannya Allah tahu. Jadi kalau bercanggah cakap dengan perkataan, dengan perbuatan kita, Allah tahu tak? Tahu.
Jadi oleh menyadari pada itu, kita kena jujur. Sebab Allah lihat sama ada yang kita cakap terang-terang, yang kita sembunyi. Allah tahu tak? Allah tahu. Tak ada benda yang sembunyi. Menyadari Allah tahu, maka kita kena jujur lah. Bercakap kena betul, kena lurus, kena jujur. Jangan, tak boleh kita membohong, nipu. Sebab sekali kita menipu orang, kita terpaksa menipu banyak orang dan banyak kali. Tersilap cakap, tersilap cakap. Lepas tu, kalau kita dah menipu sekali, nak kata semalam saya cakap salah, tak ada, jarang orang cakap macam tu ya. Jadi bila dah tersilap, orang tanya, ustaz cakap macam itu semalam betul ke? Betul. Jadi itu namanya kita kena jujur. Sebab Allah tahu tak? Allah tahu. Jadi tak ada sebab kenapa kita kena berbohong atau cakap tak betul. Okey. Kata Syekh Haris Muhasibi lagi, saudaraku, tawakallah kepadanya. Tawakal kepada Allah. Saya beberapa kali sebut tawakal, ada sabdu pada kaf ya. Kalau tawakal serah bulat-bulat. Tawakal ialah berserah setelah berusaha sungguh-sungguh. Bila dah buat usaha sungguh-sungguh, doa kat Tuhan, itu namanya tawakal. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Okey. Jadi bertawakallah. Bukan serah bulat-bulat. Serah setelah berusaha, serah pada Allah. Seperti tawakalnya orang yang sudah percaya pada janjinya. Mereka yang tenang pada jaminannya. Jadi macam mana kita nak bertawakal? Kita takkan dapat bertawakal, serah pada Allah betul-betul kalau kita tak ada ciri-ciri ni. Apa cirinya? Iaitu orang yang percaya pada janji Allah. Kita nak bertawakal ni, kita percaya dengan janji Tuhan. Kan kita dah ada disebut dan kita dah tahu kita 120 hari dalam perut ibu kita, Allah dah tulis dah rezeki kita, ajal kita, bahagia, celaka, Allah dah tahu dah. Jadi kita pegang janji tu. Dalam hadis pun kata annahu la yustakmala ajaluhu hatta yastawiba rizquhu. Nabi kata, demi diriku di tangannya, tangan Allah, sesungguhnya tidak akan sempurna, tak akan mati anak Adam itu sehingga Allah sempurnakan rezeki dia. Macam kalau Allah dah jamin rezeki saya 2.6 bilion, rezeki saya, maka Allah tak akan matikan saya sehingga saya tak dapat 2.6 bilion tu, sebab Allah dah catat. Itu yang kata tidak akan sempurna rezeki, tak akan sempurna ajal, tak akan Allah matikan kita. Jangan risaulah, kita tak akan mati selagi bajet yang Allah telah tentukan untuk kita tak habiskan. Jadi kita apa kita risau? Kita kena tawakal kat Tuhan. Sebab Allah dah, macam mana kita nak tawakal? Kita kena sedar dan percaya janji Allah. Rezeki Allah dah janji, hidup pun Allah dah tentukan. Ajal kita berapa tahun, apa nak risau? Kemudian kita hendaklah tawakal macam orang yang tenang dengan jaminan Allah sebagai kepercayaan bahawa dia akan memenuhi semua janjinya. Jadi kita kena, macam mana kita nak tawakal? Tengok orang lain tenang dengan janji Tuhan, kita pun kena tenang lah. Sebab kita percaya tak janji Tuhan. Kalau Tuhan kata buat baik dapat baik, buat jahat dapat neraka, dia percaya. Kemudian intansurullah yang surkum, kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Percaya tak? Percaya. Tenang, relax je kita. Sebab kita buat benda yang betul. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Kalau kamu takut pada Allah, maka Allah bagi kamu makhraja. Allah akan tolong kita. Allah bagi jalan-jalan keluar, alternatif dalam problem hidup kita. Memang kita susah ni, tapi kita yakin Allah kata makhraja. Asalkan kita takwa, jangan buat benda yang Allah murka, jangan buat benda haram, insya-Allah Allah akan tolong. Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki daripada punca yang tidak tahu. Jadi kita yakin, tenang. Tengok kadang-kadang orang yang lebih miskin daripada kita tenang, relax je dia. Kadang-kadang orang miskin lebih banyak berinfak. Kita lalu tabung Jumaat, kalau boleh kita nak pilih paling kecil sekali. Tiba-tiba kita tengok lalu tabung Jumaat tu penuh getah je. Getah pun jatuh harga sekarang ni.
baru nak naik lah kau Jadi lalu je tengok keluar RM10 derma. Kita pun heran, memenung kita dia buatnya. Aku gaji banyak pada dia lagi, tapi RM1 je mampu bayar derma. Yang dia berapa lah gaji dia, sikit je gaji dia, tapi sekali lalu tabung RM10. Dia tenang, sebab dia kata rezeki Tuhan jamin dah janji dah. Jadi kita kena tenang dengan janji Allah SWT. Kemudian redha pada keputusannya. Orang lain kenapa boleh redha? Takkan aku tak boleh redha dengan keputusan Allah? Orang lain lagi lah, Allah uji macam-macam. Tengok kawan-kawan kita di Gaza tu, rumah runtuh, anak mati, seorang mati, hantar lagi mati, menangislah kejap, tapi dia redha, tenang je. Jadi kalau dia boleh redha, ada orang yang boleh redha, kenapa aku tak boleh redha? Itu namanya tawakal. Bila dah usaha, kita tawakal. Kemudian kalau dah dapat keputusan yang tidak menyebelahi kita, itu dah memang Allah tulis dah nak buat macam mana, redha. Nak didik jadi redha tu susah. Begitu ya, pasrah pada aturannya. Pasrah, serah pada Tuhan. Kita dah usaha, Tuhan kata dapat, alhamdulillah. Tapi tak dapat, memang adalah hikmah. Allah buat tu. Kadang-kadang kita berangan nak kaya, tak jadi kaya. Lepas tu kita pujuk hati dan kita redha. Allah Maha tahu, mungkin kalau Allah jadikan aku kaya, jadi aku sombong dan sebagainya. Jadi kena pasrah dengan aturan Tuhan. Telah beriman pada ketetapannya, dan apapun kita dah kena yakin, percaya dengan ketetapan Tuhan. Yang barangkali kita nampak benda tu tak baik bagi kita, tetapi Allah kata asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kamu benci tapi baik untuk kamu. Sebaliknya ada benda yang kita suka, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Benda tu kita suka sangat, nak sangat, tetapi Allah tahu benda itu keburukan buat kamu. Maka sebab itu kita usaha-usaha nak capai, Tuhan tak kasih. Sebab Tuhan tahu memang benda tu kita suka, tapi pada ilmu Allah benda itu buruk buat kamu. Jadi kita pasrah, percaya ketetapannya, redha dengan aturannya, serta yakin dan percaya akan syurga dan neraka. Ini yang paling penting. Kita yakin, percaya dengan syurga dan neraka Allah SWT. Sebab itu kita bertawakal. Orang yang percaya pada syurga, jadi bila buat satu, dia tawakal kat Tuhan. Bila tak dapat, apa dia risau? Kalau tak dapat pun doa tu, kalau tak dapat kat dunia, dapat kat akhirat. Ada orang berdoa, minta anak, berpuluh tahun kahwin tak dapat anak. Jangan risau. Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, doa kat aku dengar. Tak dapat Ustaz? Tak dapat nanti. Kalau tak cepat, tak dunia ni, dekat akhirat. Orang yang minta anak kat dunia tak dapat, Allah bagi besok masuk syurga. Wa yatufu alim ghilman mukhalladun. Banyak budak-budak yang melayan dia. Itulah, setiap kali dia doa dapat ghilman, doa dapat ghilman. Anak-anak yang remaja akan layan kita nanti di akhirat. Tak dapat kat dunia, dapat akhirat. Begitu juga dia punya kaedah begitu. Kalau kita kat dunia ni terlalu mewah, bermewah-mewah, membazir-bazir, maka insya-Allah dekat syurga besok tak dapat semewah mana orang miskin yang kat dunia ni. Bila kita susah kat dunia, maka Allah bagi yang di akhirat lebih baik. Tapi kalau kita dah terlalu mewah kat dunia, maka kat akhirat Allah dah tak kasih dah, sebab dah rasa kat dunia. Okey. Yakin percaya pada syurga dan neraka. Ini tajuk kita sekarang, ya. Okey. Ada apa lagi ni, ya? Sahabat kita Muhammad Haris Jamil. Kadang-kadang belum nampak hikmah atas sesuatu perkara ustaz. Nak pasrah tu kadang-kadang sukar nak terima kenyataan. Bagaimana cara mengubat hati yang luka ini ustaz? Ini macam feeling ni, ya. Macam ada sesuatu, ya. Luka bersama ni, luka apa ni, ya? Okey. Jadi dia tanya apa? Kadang-kadang nak nampak hikmah, ya. Tak nampak, belum nampak. Dan nak pasrah tu pun sukar. Yalah, memanglah sebab bukan semua hikmah kita nampak.
Hikmah ni satu benda yang Allah mengetahuinya. Ada benda yang dibagi tahu kepada kita, ada benda yang tak bagi tahu kepada kita. Ada yang kita nampak hikmahnya, ada yang kita tak nampak hikmahnya. Tapi apa pun keputusan Allah, apa saja yang Allah buat, tak ada benda yang buruk. Semua yang Allah buat ada hikmahnya. Kita kena yakin, walaupun kita tak nampak hikmahnya pada hari ni. Pasti mungkin besok pun tak nampak, lusa pun tak nampak, 10 tahun pun tak nampak, 20 tahun tak nampak, tapi paling akhirnya hikmahnya dapat di syurga Allah SWT. Macam saya kata tadi lah, kalau kita susah kat dunia, banyak orang kita yang miskin, kais pagi makin pagi, makin petang, apatah lagi kena PKP ni, perkawalan pergerakan ni. Ada yang susah, tapi jangan risau. Susah kat dunia, senang di akhirat. Dia sambung cerita tadi apa tadi, Haris Jamil ni putus cinta kerana orang tua dia bersetuju, Ustaz. Patutlah lain macam tak ada kata tadi tak nak cakap itu tadi betul terang orang tua dia tak bersetuju. Yalah, itulah namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Anggaplah itu hikmah. Mungkin saya kata tadi, mungkin kita rasa perempuan tu baik untuk kita, macam seolah-olah kita tak boleh hidup tanpa dia, tanpa dia. Tetapi rupanya ada hikmah. Mungkin siapa tadi, Haris namanya Haris tadi sekarang tak nampak. Haris, saya pun macam kamu dulu, bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain, kan? Mana ada orang tak orang istilahnya, kalau tanya doktor cinta, cinta pertama tu memang sukar dilupakan. Tapi ternyata bila dah kahwin, ada hikmahnya. Sekarang Haris muda, kali pertama ni putus cinta kata itu, mungkin dia setuju tapi mak bapak tak setuju. Ada hikmahnya. Kita doa kat Tuhan supaya minta benda yang lebih baik. Hadis mengajar kita ada seorang sahabat perempuan, Ummu Salamah. Ummu Salamah di kematian suami dia, Nabi dah ajar, kalau kita ditimpa musibah, Allah majurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Nabi ajar doa, ya Allah, bagilah aku pahala terhadap musibah yang menimpa. Kita sekarang ditimpa musibah, bagi pahala atas kesabaran kita, kesukaran kita. Wa aqibni khairan minha, dan iringkanlah, gantilah benda itu dengan yang lebih baik pada dia. Jadi Ummu Salamah ni doa lah. Tapi dia kata, mana ada orang lebih baik pada suami dia? Dia kata, mana ada orang lebih baik pada suami dia? Tapi dia doa juga, sebab Nabi ajar. Rupanya yang menggantikan dia tidak lain dan tidak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah Rasulullah terlebih baik daripada Abu Salamah, suami dia. Jadi Haris tadi yang tanya tadi, jangan risau. Allah akan bagi benda yang lebih baik. Memang putus cinta ataupun putus cinta ni kan, maksudnya tak diterima oleh bakal pak mentua. Jangan risau, di sana ada hikmah, dan bila sampai masanya kita akan dapat satu benda yang cukup manis, dan cukup kita sadar, kalau aku kahwin dulu dengan dia, mungkin tak dapat apa yang aku dapat hari ni. Contohnya begitu. Jadi yakin, memang dah termaktub dalam Lauh Mahfuz, jodoh Haris itu bukan dengan orang tersebut, dengan orang yang lebih baik lagi. Doa, ya Allah, bagi pahala atas musibah aku ini, bagi aku kesabaran, dan ganti yang lebih baik. InsyaAllah akan dapat yang lebih baik. Okey, Mama Hafiz Jamil sabar fasabrun jamil. Allah akan ganti yang lebih baik. Doa kat Tuhan. Okey, di mana saya tadi? Hendaklah kita kita apa tadi bertawakal. Bertawakal. Jadi kita kena redha putusannya, yakin balasannya, yakin pada syurga dan neraka. Tak dapat kita apa yang kita nak kat dunia ni. Kita hidup ni bukan sekadar dunia. Orang kafir, dia kehidupannya hanya dunia, material saja. Tapi kehidupan kita ialah kehidupan yang sebenarnya. Apabila mati, itulah kehidupan sebenarnya. Adapun kehidupan kat dunia ni, ulama tasawuf kata bagaikan mimpi je. Kita mimpi
kita mimpi dalam tidur, kita mimpi jadi orang kaya. Bangun tidur kita kaya tak? Tidak. Dalam tidur kita mimpi jadi orang kuat. Kita bangun tidur kita kuat tak? Tidak. Maka begitulah kita ni kat dunia ni kaya, senang, mewah, berkuasa. Bila kita mati, apa yang selepas mati itulah yang sebenarnya. Jadi tak dapat dunia, akhirat ada. Sebab hidup bukan sekadar dunia. Kita melepasi pada dunia sampai ke akhirat. Yakin dengan qadar dan qada, insya-Allah akan bagi yang lebih baik. Ini betul Muhammad Bakir Ismail. Bakir Ismail macam anak murid saya je, betul ke? Muhammad Bakir Ismail lah. Jadi betul ya. Ini bagi dorongan rangsangan, bukan rangsangan ekonomi, rangsangan keimanan kepada apa tadi, Haris Ismail tadi ya. Okey. Kemudian kata Syekh Haris Muhasibi lagi, saudaraku, takutlah kepadanya. Takut kepada Allah seperti takutnya orang yang telah mengetahui kekuatannya. Jadi macam mana kita nak takut Allah? Ikut orang yang takut kepada Allah. Macam mana orang takut Allah tu? Dia pertama dia jadi takut dengan Allah kerana tahu Allah itu maha kudrat, maha berkuasa. Jadi kita takut, ya, macam kita takut pada Allah. Sekarang ni dengan virus COVID-19 ni, tengok satu tentera Allah yang halus, kecil, tapi akibatnya satu dunia kelang kabut sekarang ni. Sampai kita tak boleh keluar rumah dibuatnya. Jadi itu sikit. Bayangkan kalau Allah berkuasa, kalau nak turunkan bencana bala yang lebih besar daripada itu, yang nampak depan mata kita. Jadi atas dasar itu kita takut pada Tuhan. Takwa itu maksudnya takut marahnya, takut murkanya, takut nerakanya. Takwa itu juga berarti jaga larangan Allah. Tilka hududullah, itu bata-bata Allah. Fala ta'taduha, jangan kau langgar. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa langgar bata-bata Allah, dia telah menzalimi dirinya. Jadi jaga hukum-hukum Tuhan. Yang dilarang jangan buat, yang disuruh jangan tinggalkan. Itu namanya takwa. Takut kerana Allah itu berkuasa. Nazira Sadirun. Ini anak murid saya juga ni, doktor Datuk ni. Ustaz nak tanya, dalam isu COVID-19 ada yang terlalu takut dan bimbang. Apa nasihat Ustaz? Gini ya, kalau nak kata ada dua perkara yang tidak tepat. Pertama, dia kata saya tak takut dengan COVID, saya takut Allah aja. Lalu kerana itu fahaman dia peduli apa? Walaupun kerajaan kata jangan pergi masjid, jangan berjamaah, jangan Jumaat, aku peduli apa? Aku takut Tuhan je. Dia pergi sembahyang juga, dia pergi masjid juga. Kesannya virus itu berkembang. Ini satu fahaman tak betul juga. Atas dasar dia kata dia tak takut dengan COVID, dia takut Allah je. Yang satu ni pula dia takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut pada COVID melebihi yang sepatutnya. Ini yang kedua pula. Jadi takut dengan COVID tapi tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak anggap COVID itu datang dengan izin Allah. Dia tidak anggap bahawa COVID itu pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun silap juga. Jadi terlalu takut COVID tapi tak takut dengan Allah, salah. Kemudian ada orang terlalu kononnya takut pada Allah tapi dia tak buat pencegahan, tidak ikut peraturan-peraturan, tak ikut perkara-perkara yang menyebabkan COVID itu berkembang, itu pun salah juga. Jadi pertama, bila kita takut dengan Allah SWT, termasuklah takut pada Allah itu ialah kita kena jangan membuat perkara-perkara yang menyebarkan wabak, ya. Jangan kita rasa kita seorang je, ya, dalam dunia ni, ya. Macam jugalah, ya, saya tak nak cakap benda ni tapi dia keluar juga, ya. Macam saya dapat lagi makluman 500 orang ke berapa lagi, 500 ke 5,000 disebut, ya. Sahabat-sahabat kita yang dalam yang pergi istimak tabligh itu masih lagi tidak tampil ke depan untuk buat salingan. Ini salah macam mana tu, ilmunya ke atau macam mana?
Takut dia memahami, dia tak perlu takut pada COVID, dia takut Allah aja. Lalu dia tak peduli, dia tak pergi tampil, kemudian dia bergaul dengan orang, penyakit tu merebak-rebak lagi. Sebab itu daripada 2 minggu tambah lagi 2 minggu, selagi 500 orang ni tak menyerah diri, kita akan diancam dengan COVID. Sebab dia berkembang, apatah lagi dicampur orang. Jadi tak boleh atas dasar takut pada Allah kita tidak ambil perkara asbab dan musabab. Virus ni dengan kita berkumpul ramai, bersalam, bersin dekat dengan orang, dia akan berkembang. Jadi tu tak payahlah saya urai ya. Itu tengok TV pun tahulah kan. Doktor kita lah bercakap kan soal ni. Tetapi salah kalau dia takut dengan Allah je, dia tak ambil perkara-perkara yang mencegah COVID ni. Tu. Jadi tapi salah juga kalau dia percaya dengan COVID ni sampai tak takut dengan Allah. COVID ni terlalu besar bagi dia, tapi hak Tuhan dia tak tunaikan. Sepatutnya dia takut dengan COVID ni, dia kena dekat dengan Tuhan, menyerah doa pada Tuhan. Itu namanya takut kepada Allah. Jadi takut kepada makhluk ni, COVID ini, itu namanya majaz, pinjaman. Hakikatnya kita takut pada Allah. Allah yang cipta COVID ni. Jadi macamlah kita bercakap, kadang-kadang kita kata pada anak kita, kalau ayah tak ada, kamu tak boleh hidup. Bukan berarti saya kata saya yang menjamin kehidupan anak tu, tapi nak bagi faham dia tanggungjawab bapa tu besar. Jadi itu hanya bahasa pinjaman. Hakikatnya Allah yang menghidupkan. Tidaklah salah pula kita kata itu. Langsung nanti kita tak boleh. Terima kasih ya kerana tolong saya. Ustaz syirik. Mana boleh terima kasih pada manusia? Terima kasih pada Allah. Itu tak betul ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah dalam hadis. Orang yang tak pernah syukur pada manusia tak syukur pada Allah. Begitu jugalah. Takut dengan COVID nama ustaz ni syirik. Takut dengan Allah aja. Kalaulah dengan COVID yang Allah ciptakan ni tak takut, Tuhan yang cipta COVID ni, dengan bala-bala Allah yang lain, dengan kuasa Allah yang lain, lebih-lebih lagi tidak takut. Okey, jadi kita kena takut pada Allah SWT kerana menyedari Allah itu berkuasa. Dia boleh ciptakan COVID ni, dia boleh ciptakan yang lebih besar lagi, bencana lebih besar lagi, tsunami dah ditunjukkan sikit-sikit. Ini di akhir zaman ni, akhir zaman sampai kita nak semayang pun tak boleh, pergi umrah pun tak boleh, tahun ni sikit-sikit siap-siap gaya tak boleh pergi haji. Masya-Allah ya, itu walaupun kita itu satu kedukacitaan bagi kita, tapi kita dalam masa sama kita memahami inilah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau jenis tak nak pergi masjid selama ni, hari ni Allah sendiri yang sekat kita pergi masjid. Orang kaya-kaya banyak yang tak pergi haji berumrah, langsung ditutupnya, tak boleh buat haji dan buat umrah. Ini kudrat Allah SWT, kita kena yakin. Kekuatan balasannya, takut kita dengan balasan Allah SWT. Allah bila balas, jadi itu tujuannya juga kita disuruh baca Quran. Apa yang Allah jadikan kepada umat Nabi Nuh, umat Soleh, umat Hud, umat Lut. Jadi kita takut. Kita boleh tengok sendiri apa yang berlaku pada Fir'aun, apa yang berlaku pada umat Lut, ya. Ada lagi peninggalan mereka, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Jalanlah di muka bumi, tengoklah apa yang Allah jadikan kepada orang yang menipu Tuhan, yang melakukan kerosakan, yang mendustakan ayat Tuhan. Jadi itu tujuannya, sehingga kita akan merasakan bahawa Allah ni kalau dia membalas, masya-Allah. Tak memang kita tak mampu. Maka dengan itu kita rasa takut nak derhaka. Sebab umat-umat dulu buat dosa sikit je, Allah datangkan dia punya hukuman. Kita ni kalau nak ikut semua dosa kita buat, umat Nabi Lut satu je, homoseks je. Masa itu juga datang cash. Kita ni semua ada, homoseks, ada lesbian, ada curi, ada rompak, ada samun, ada apa, semua ada. Jaro ada, pelacur ada, semua ada. Tapi Allah tangguhkan. Dalam masa Allah tangguhkan itu, kita kena ada rasa takut. Sementara pula bila Allah datangkan virus ni, memanglah kita sepatutnya benar-benar takut. Dengan Tuhan tak payah datangkan tentera yang besar untuk menghancurkan satu benua, satu negara, satu dunia hanya dengan virus yang kecil saja.
Allah boleh hancurkan, mati sana 100 sana, 100 sini, beribu-ribu sini, di Itali macam mana. Ini kita kena takut dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian takut juga tu datang bila kita mengenangkan kepedihan azabnya. Tuhan kata kalau masuk walladzina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara, orang dusta ayat Tuhan, kufur pada Tuhan, akan dimasukkan dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali dimamah api neraka, menjerit, rentung kulit kita tu menjerit, tapi Allah tak matikan begitu. Di dunia ni kalau terbakar akhirnya mati, la yamutu fiha wa la yahya, tak ada masalah apa. Tapi di akhirat dia tak mati, la yamutu fiha, tidak mati, tidak hidup. Tukar kulit baru dalam satu saat. Ada soalan ni, saya cukup lepas soalan ni. Ini bukan soalan ni, saya tak nampak ni. Sesungguhnya kepadanya kau dikembalikan. Wahai Allah, berilah pahala atas musibah dan gantikan dengan baik. Bagus, itu dia punya mengingatkan kita apa yang saya kata tadi. Nabi ajar kita kalau kita timpa musibah, dapat pahala ya Allah, dan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi takut kita dengan kepedihan azab, masuk neraka. Bayangkan api, api dalam neraka lagilah tak tanggung oleh kita. Okey, serta daya remuk azabnya, azab Allah SWT yang pasti terjadi pada orang yang berani melawan perintahnya dan berbuat maksiat kepadanya. Jadi kita akan takkan tahan kita dengan azab Tuhan. Maka sebab itu, kerana itu akan mendatangkan rasa takwa kita kepada Allah SWT. Tak ada siapa yang mampu menahan azab Allah SWT. Okey, kemudian saudaraku, kata Syekh Harith Muhasibi lagi, apa dia? Ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun yang mampu melawan jika dia berkehendak merendahkan manusia. Kalau Allah nak rendahkan kita, Allah nak hinakan kita, tak ada siapa yang boleh menahan dia. Tidak ada yang menyimpang jika dia berkehendak meluruskan dan membenarkan seorang. Tapi kalau Allah nak pimpin kita di atas petunjuknya, walaupun orang cuba nak menyesatkan kita, tidak akan berlaku. Yang berlaku kehendak Allah. Tidak ada yang mampu mencelakakan kita jika dia berkehendak menjaga dan melindungi seorang. Jadi kalau orang nak dajal kita, nak fitnah kita, nak mencelakakan kita, tapi kalau Allah kata dia nak lindungi kita, tidak akan berlaku. Tidak ada orang yang sanggup menahan azab daripada seksanya. Kalau Allah nak turunkan seksa dia, tak ada siapa yang boleh menahannya. Tidak ada orang yang mampu mengubah nikmat-nikmatnya. Tak ada. Kalau Allah bagi nikmat, tak ada. Sebab itulah dalam hadis, kalaulah berpakat berhimpun penduduk langit dan bumi untuk memudaratkan engkau, sedangkan Allah kata tak kena. Kalau berhimpun penduduk langit dan bumi, jin dan manusia, untuk memberi manfaat kepada engkau, tapi Allah kata tak ada, takkan dapat manfaat itu. Sebab yang memberi manfaat dan mudarat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdasarkan itu, kita tak perlu takut dengan orang, tak perlu takut dengan manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Sebab itu merayuan kita hanya pada Allah. Ya Allah, aku hamba yang hina dina ini, ya Allah. Aku tahu kelemahan aku, ya Allah. Tapi kepada engkau jugalah aku berlindung, ya Allah. Dalam hadis pun banyak ajar kita berdoa, Allah mastur uyubana wa amin rawatina. Ya Allah, ya Allah, tutuplah aib-aib kami. Kalau ada orang nak buka aib pun, tapi kalau Allah suruh tutup. Wa amin rawatina, begitu amankanlah, sejahterakanlah perkara yang menakutkan kami. Kalau Allah kata tidak. Jadi kepada orangkah kita nak berserah ataupun kepada Allah? Jawapannya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada siapa yang sanggup menahan seksa Allah, dan kalau Allah nak bagi kebaikan pun tak ada siapa yang dapat melarangnya. Jadi mohonlah kepada Allah, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Harith Muhasibi kata apa lagi? Saudaraku, berharaplah kepadanya, yakni kepada Allah SWT, seperti berharapnya orang yang telah percaya pada janjinya dan telah melihat pahalanya. Jadi kita takkan dapat
Berharap ni raja', raja'. Kita dalam ibadat mesti ada. Tadi kita khauf, kita mesti ada raja' juga. Raja' ni ialah harap. Macam kita solat, kita takut Allah tak terima solat kita sebab khusyuknya tak ada. Tak, kadang-kadang semayang tak faham. Bateri kita dah habis ya. Sekejap, macam mana boleh habis? Macam mana boleh habis bateri? Okey, jadi berharaplah pada Allah. Kalau kita ibadat, kita di antara takut dan raja'. Takut je ni, ya Allah, takut Engkau tak terima solat aku. Tapi dalam masa sama, aku tahu semayang aku ni tak khusyuk Tuhan, tapi aku harap juga Engkau terima. Itu namanya raja'. Macam kita lah kan, kita ni tak layak masuk syurga, tapi takut masuk neraka, nak juga syurga. Itu namanya raja'. Sebab ada orang selalu takut tapi tak ada raja', itu salah juga. Dia takut, kenapa kamu ni tak taubat? Ustaz, saya ni takut, Ustaz. Tak ada satu dosa yang saya tak buat, jadi saya takut Allah tak boleh terima taubat saya. Jadi ada orang dia berterus-terusan melakukan maksiat, bukan dia tak takut, dia terlajak takut. Dia terlajak takut, langsung tak ada harap. Di samping takut tu mesti diiringi dengan harap. Memang patut kita takut. Kalau kita banyak dosa dengan Tuhan, kita takut, tapi kita kena harap. La taqnatu min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kamu tak, innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Ya, orang yang putus asa berahmat Allah ni ialah tidak lain tidak bukan orang kafir. Orang Islam dia yakin Allah Maha Pengampun, sebab Allah itu Maha Besar, Maha segala-galanya. Tak ada susahnya dia. Dia bukan pernah berharap pada amal kita. Kalau kita tak beramal, diri kita yang sengsara. Bukan berarti bila kita tak beramal, kita telah menyeksa Allah, tergugat Allah. Tak. Jadi bila kita tak beramal, maka sebenarnya untuk kita, dan kita yakin bahawa kalau kita menyerah mengharap pada Tuhan, Allah akan terima. Jadi kita di Selangor ni, malam ni kita disuruh solat isyak berjemaah di rumah, dan di surau di masjid akan ada majlis zikir pada 8.50 selepas isyak dan kita diminta mengaminkan daripada rumah. Kalau dengar lah sound tu dah sampai ke rumah kita. Kalau tak dengar, kita sembahyang berjemaah dengan keluarga, zikir dan berdoa lah pada Allah. Kita insyaAllah di rumah ni, kita anak beranak, kita akan sembahyang berjemaah dan berzikir lepas isyak dan berdoa pada Allah SWT, terutama menghadapi COVID-19 ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.